Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam perbincangan tata bahasa asas bahasa Arab, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan sebelum ni, iaitu kita nak menganalisa ayat. Dan sebelum ni kita telah pun menganalisa contoh aplikasi yang pertama, dan kita nak sambunglah setakat mana yang kita mampu untuk malam ni insya-Allah, dan kita sambunglah kalau tak sempat semua sekali. Kita sambung pada sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Untuk mengingatkan semula, syarat ataupun di antara keperluan yang ada untuk membaca teks yang tidak berbaris begini, seperti contoh aplikasi 2 ni. Pertamanya, kita mesti mengetahui makna perkataan tu. Tapi kalau kita dah tahu makna perkataan, maksudnya tak ada masalah lah. Kita boleh agaklah makna ni apa dia. Dan kita mampu menyebut perkataan tu bagaimana nak menyebutnya. Itu pertama, syarat pertama. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mengetahui makna tiap-tiap perkataan, sebagai contoh, kita lihat muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 155 sebagai contoh saja. Ini sebagai contoh. Kalau kita lihat nombor 7 tu, kalau kita tahu makna setiap perkataan ni, kita boleh agaklah maknanya. Maksudnya tak ada masalah lah. Hanya kalau kita tak tahu makna perkataan ni, kita nak tahu dia dua cara. Contohnya perkataan ni, nak tahu dua cara, sama ada kawan sebelah dan sebagainya, dia menerangkan pada kita maknanya, ataupun kita terpaksa rujuk pada kamus. Untuk rujuk pada kamus ni, kita perlu tahu 3 huruf dasarnya. Kerana kamus ditulis ataupun direka bentuk kamus ni kebanyakannya berdasar pada entry 3 huruf dasar. Jadi kalau kita tahu bagaimana nak mencari 3 huruf dasar, kita bolehlah mengetahui maknanya. Baik, kita sambung tadi. Jadi kalau kita tahu 3 huruf dasar ni, kita boleh cari dalam kamus. Jadi sekarang kita lihat semula. Contoh kita di aplikasi contoh nombor 2. Jadi ini ayat dia. Kalau dapat lihat di paparan dalam kurungan ini ayat dia. Jadi nak menyebut bagaimana ni. Sekarang kalau kita takdirkan kita tak tahulah makna ni. Jadi nak sebut bagaimananya. Jadi untuk menyebut perkataan ni, kita kena, di antara yang perlu ada pada kita ialah kita kena kuasai wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja tu. Jadi di sini dimulakan dengan sebagaimana yang kita telah lihat di contoh yang sebelum ni. Dimulakan dengan mim. Macam contoh yang pertama tu mim, ha, mim, dal. Jadi ini pun dimulakan dengan mim dan ada dal, ra, sin. Jadi kalau kita telah menguasai wazan berdasarkan kepada jadual dia, sebagaimana dalam paparan ni saya ada edarkan dalam kumpulan kita, iaitu dalam bentuk yang berwarna sikit lah. Jadi ni untuk memudahkan lagi kita melihat manakah huruf penambahan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebagaimana paparan ni, dan kalau kita lihat di manakah dia perkataan ataupun wazan yang manakah di antara satu kumpulan 5 dia, 1A sampai E di sini, dan hinggalah 10A sampai E, di manakah dia yang mula dengan mim. Jadi ini yang kita kena, kalau kita telah kuasai, telah menghafalnya, kita akan mudah sikit lah. Jadi kita dapati yang mula dengan mim hanya ini saja, bahagian ni, dan juga sampailah ke kumpulan ke-10 ni. Tapi kita lihat selepas mim tu ada 3 huruf. Kerana dalam contoh kita, lepas mim tu ada 3 huruf. Ni mim ada 3 huruf. Kita nampak 3 huruf kan lepas mim tu. Jadi kita mesti mencari lah, atau kalau kita telah hafal, kita bolehlah scan sekali lalu yang manakah dia yang lepas mim ada 3 huruf. Jadi nampak gaya inilah seperti mana contoh yang pertama gitu. Sama ada wazan dia nak sebut dia mufa'il, mufa'al, ataupun muf'il, muf'al. Jadi kalau kita dah nampak ini sebenarnya, ataupun inilah wazan yang kemungkinan sebutan dia begini, jadi kita bolehlah tahu huruf dasarnya, iaitu 3 huruf selepas mim. Jadi mim
ialah tambahan. Jadi tinggallah fa, ain, lam. Jadi kita lihat contoh kita di sini. Mim ni penambahan, tinggallah 3 huruf dasar ni ialah dal, ra, sin. Jadi dal, ra, sin ni kita buka kamus. Terpaksa buka kamus kalau kita tak tahu ataupun kita tak tahu makna perkataan dan tak ada siapa nak bantu kita. Kita buka kamus dan saya ada kamus elektronik ni. Boleh download daripada mana? Daripada Google Apps App Store. Jadi di sini kita cari 3 huruf dasar ni ialah mim, dal, ra, sin. Jadi kita klik dia dan kita dah tahu dah. Maksudnya kumpulan dia adalah sama ada kumpulan yang ke-2 ataupun ke-4. Jadi 3 huruf dasar ni kalau kumpulan pertama maknanya apa? Maknanya di antara maknanya beginilah dalam kamus. Yang paling biasa tu ialah to learn atau to study. Itu kita nak belajar kalau yang kumpulan pertama ni. Di wazan 5 ialah daras, yadrus, daris, madrus dan dirasa ataupun dars. Itu kumpulan pertama. Tapi kita nak cari sekarang ni pasal dia mula dengan mim. Jadi kemungkinan dia ialah kumpulan ke-2 ataupun kumpulan ke-4. Jadi sebutan ni lah. Jadi kita kena tahulah bagaimana nak menyebutnya. Dia kumpulan ke-2 maknanya ialah bukan nak belajar tapi mengajar. Bukan nak to study tapi to teach, membuat orang study. Itulah maksudnya. Dan juga kumpulan ke-4 juga begitulah maknanya. Dia ada makna-makna sampingan lah di antara wazan ni. Jadi kita dah tahu dah sama ada di kumpulan ke-2 ataupun kumpulan ke-4. Jadi berdasarkan kepada tu, kita kembali balik kepada kita punya teks ni. Kumpulan ke-2 ataupun kumpulan ke-4, bagaimanakah kita nak menyebutnya? Kalau kita lihat di jadual ni, kalau kita tahu bahawa kumpulan kedua yang C itu ialah mufa'il. Jadi mufa'il pelaku. Pelaku maksudnya yang membuat kata kerja tu, iaitu yang mengajar. Kalau ataupun yang bahagian D ni ialah yang diajar. Sama ada mufa'il ataupun mufa'al ataupun muf'il ataupun muf'al. Jadi ini bergantung juga kepada pengalaman kita lah dalam membaca teks. Kalau banyak lagi pengalaman, lagi mudah lagi kita nak memahami suatu perkataan tu bagaimana nak menyebutnya. Jadi sini kalau kita kata mufa'il, dia akan makna orang yang mengajar. Kalau mufa'al, dia akan bermaksud orang yang diajar. Begitu juga dengan muf'il ataupun muf'al. Jadi kita boleh kiaskan berdasarkan pada wazan tu bagaimana nak menyebut perkataan ni. Jadi sekarang ni sama ada 4 sebutan, sama ada al-mudarris ataupun al-mudarras. Kalau al-mudarris maknanya pengajar. Kalau al-mudarras maknanya benda yang diajar. Kalau mudris pun maknanya mengajar tapi ada makna tambahan dia. Kalau mudras pun benda yang diajar. Jadi nampak pada zahirnya kalau kita tidak ada pengalaman berjumpa dengan perkataan ini, kita boleh agaklah ini kemungkinan makna orang yang mengajar. Jadi kita letaklah di pemikiran kita ini. Jadi orang yang mengajar maksudnya cikgu lah. Okey, ini cikgu. Cikgu maknanya iaitu sebutan dia mufa'il, iaitu mudarris, al-mudarris. Okey, dah tahu makna cikgu. Kemudian ayat ni ataupun perkataan selepasnya, macam mana nak sebut ni? Ini juga perlu kepada kita tahu bagaimana ataupun kita tahu wazan-wazan di antara wazan 5 kumpulan pertama sehinggalah wazan 5 kumpulan ke-10 tu yang mana satu yang bentuk dia begini. Ada alif, ba, ta, sin, mim. Jadi ini perlu kita menguasai pembentukan wazan ni. Jadi kita kena tengoklah. Jadi ini dia punya apa ni? Dia punya perkataan tadi yang saya tulis dalam kotak ni. Jadi kita kena cari di sini. Manakah dia yang sesuai? Satu persatu lah. Ni mula dengan ya. Dia tak kena ni. Ni mula dengan tak kena lah. Dari segi bentuk pun nampak tak kena. Ini pun mula dengan mim. Ini lain pula. Jadi kalau kita lihat di sini bahagian C dan D tu dimula dengan mim semua. Jadi bukanlah ni. Bukanlah daripada sini. Dan kalau kita lihat yang bahagian B, dimula dengan ya. Jadi perkataan kita dalam kotak hijau tu ialah alif, mula dengan alif. Jadi di sini mula dengan ya juga. Jadi kemungkinan lah kita dapat gambaran kemungkinan dia datang daripada sini.
Jadi ini memerlukan kita carilah satu persatu. Kalau kita belum menghafal wazan 5 bagi setiap kumpulan ni, kita perlu mencari satu persatu. Yang manakah dia yang match, yang apa tu, yang kena pada bentuk perkataan dalam kurungan hijau tu. Ini fa'al, tak kena. Ini af'al, ini tafa'al. Yang ini tafa'al, tak kena. Yang ini in fa'al, tak kena juga. Jadi ini if ta'al. Nampak gaya ni lah ni. If ta'al. Sebab dia ada alif dan dia ada ta selepas huruf pertama tu. Dan ni ada alif dan huruf tambahnya ta di sini. Jadi nampak gaya, inilah dia. Perkataan ni datang daripada kumpulan ke-8, iaitu kata kerja telah berlaku. Kalau kumpulan ke-9 tu lagi tak kenalah wazan dia ataupun bentuk susunan perkataan dia tak kena. Yang ke-10 pun begitu, pasal dia mula dengan ista. Ini tak ada pun ista. Jadi ini ialah cara manual ataupun cara yang kita kena scan satu persatu. Tetapi sebenarnya kita seharusnya menghafal semua ni sekali. Jadi apabila sebut je begini ataupun kita nampak ada perkataan ni, kita dah boleh agak dah. Ini datang daripada ifta'al. Jadi kalau ifta'al nak sebut macam mana? Berdasar pada perkataan yang kita jumpa yang tak berbaris ni. Jadi ifta'al. Di ifta'al sebutan dia ialah ifta'al. Ibtasam. Kita nampaklah sini. Ibtasam. Itu cara menyebut dia. Ibtasam. Sekarang nak tahu 3 huruf dasar dia apa dia, supaya kita cari dalam kamus. Jadi inilah langkah demi langkah. Kalau kita nak baca teks yang tidak berbaris, kita perlu menguasai apa yang dikatakan wazan 5 dan pecahan-pecahannya. Dan kita harus dapat menggambarkan daripada mana dia datang, sama ada kumpulan mana dia. Jadi sekarang kita dah nampaklah sebagai contoh, contoh yang mudah lagi kan. Jadi ibtasam datang daripada ifta'al. 3 huruf dasar ni ialah ba, sin, mim. Jadi daripada ba, sin, mim tu kita carilah dalam kamus. Apa makna ba, sin, mim? Kemudian cari maknanya dalam kumpulan ke-8. Jadi kita buka kamus sekali lagi. Dan kita kalau dapat paparan ni, kita padam ni, tulis balik ba, sin, mim. Dan kita klik. Dia tunjuklah makna ba, sin, mim itu. Ba, sin, mim dia pertama ni basam, yabsim. Itu cara sebutan dia. Kemudian basm. Kata terbitan bagi kumpulan pertama. Dan kumpulan ke-5 sehingga kumpulan ke-8 sama maknanya. Iaitu untuk tersenyum. To smile lah maknanya. Dan kita nampak di sini ialah ifta'al, telah berlaku lah. Maksudnya ini maknanya apa? Telah tersenyum. Jadi inilah maknanya telah tersenyum. Jadi kita boleh tahulah, dah tahulah maknanya. Nak sebutan ni pun dah tahu ibtasam. Kalau kita lihat kamus ni satu persatu, dia akan tunjuklah makna-makna lain selain daripada makna kumpulan tadi tu. Kalau ikut kamus ni, kalau Q ni maksudnya dalam Quran ada satu untuk contoh. Itu boleh kita tengok semula nanti ya. Baik. Jadi dah tahu dah maknanya dan dah tahu sebutannya ifta'al, iaitu ibtasam, dan tahu maknanya tersenyum. Kita kembali pada teks kita dan tengok apakah maknanya. Ini dah boleh sebut dah lah, ibtasam, iaitu cikgu telah tersenyum. Jadi itulah cara atau maksud garis pandu satu demi satu, langkah demi langkah bagaimana kita nak membaca teks yang tidak berbaris berdasarkan kepada 2 ilmu ni. Jadi sekarang ni kita buat ilmu pertama, iaitu pembentukan perkataan berdasarkan kepada wazan. Jadi kita nampaklah wazan ni mufa'il. Jadi al-mudarris, ini ifta'al, ibtasam. Maknanya apa? Cikgu telah tersenyum. Jadi itu cara dia. Jadi ditunjukkan dalam buku ni, tunjukkan langkah demi langkah ni. Perkataan dia ni. Dan wazan dia apa dia? Apa jenis perkataan ni? Kata kerja. Ini kata lama pelaku. Mufa'il, bukan mufa'al. Ini huruf dasar dia. Setelah kita tahu wazan-wazan ni, kita tahu huruf dasar dia apa dia. Itu dal, ra, sin. Dan kita pun tahu huruf dasarnya apa dia. Ba, sin, mim. Kerana ta dan alif dan ta di sini ditambah. Jadi itu huruf dasarnya. Dan setelah kita buka kamus, kita tahulah maknanya telah tersenyum. Lepas tu ini, kerana ada alif lam ni,
Oleh kerana ada alif lam, kita tak terjemahkan dia sebagai seorang guru. Jadi kita kena ingat balik pelajaran kita yang pelajaran ketiga tu, kita ingatkan semula lah bahawa kata nama kalau tak ada alif lam maknanya seorang ataupun satu dengan penjodoh bilangan satu. Kalau ada alif lam maknanya selain daripada satu. Maksud jangan sebut satu. Jangan sebut seorang guru telah tersenyum. Kerana kalau seorang guru telah tersenyum, kita kena buang alif lam. Tapi kita sebutlah guru itu boleh, ataupun guru tersebut, ataupun guru saja, ataupun cikgu saja. Itu terpulang pada konteks. Di ayat di sini kita nampaklah bahawa ayat ini ialah cikgu telah tersenyum, ataupun cikgu itu, ataupun apa saja. Tetapi bukan seorang cikgu. Itu sajalah yang kita nak ingatkan semula. Dia dah tahu makna perkataan ni. Ada dua cara bacaan yang sebagaimana kita telah sebutkan sebelum ni. Pertamanya tanpa baris akhir. Jadi al-mudarris, okey, apa cerita dia? Ibtasam, telah tersenyum. Dan bila kita tahu makna begini, kita pun dapat mengagak bahawa ini cerita tentang apa ni? Cerita CTA ni cerita tentang apa? Cerita tentang cikgu. Apa ceritanya? Telah tersenyum. Dan mengaplikasikan kaedah bahawa subjek predikat baris akhir ni kena baris depan. Oh, itu yang kita sebut al-mudarrisu, tak boleh sebut al-mudarrisa ataupun al-mudarrisi. Maksudnya tak boleh sebut al-mudarrisi dan al-mudarrisa. Kena sebut al-mudarrisu kerana dia ialah subjek. Dan predikatnya, itu cerita, apa ceritanya, iaitu menceritakan cikgu ni, iaitu kata kerja telah tersenyum. Di sini kita kena faham bahawa kata kerja dia ada perbahasan khas. Dia tidak dilambangkan dengan baris akhirnya dengan baris depan. Kerana pada dasarnya, defaultnya lah, kata kerja itu kalau disebut dengan baris akhirnya, dia akan disebut dengan baris atas. Walaupun dia sebenarnya keadaan dia ialah dia menceritakan tentang sesuatu dan sepatutnya pada asalnya baris akhirnya kan baris depan. Tetapi oleh kerana dia kata kerja, dia ada perbahasan khusus. Jadi kita ikut sajalah perbahasan khususnya. Asalnya ibtasam, kita boleh sebut baris mati ibtasam. Tapi kalau nak sebut dengan baris sempurnanya, kita akan sebut ibtasama. Itu ialah bacaan dengan baris akhir. Jadi dengan apa ni, tanpa baris akhir kita baca al-mudarris ibtasam. Kalau dengan baris akhir kita sebut al-mudarrisu ibtasama. Sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, kita dalam perbualan ataupun pembacaan kita boleh baca tanpa baris akhir. Tak perlu kita nak membaca dengan baris akhir. Jadi kita baca al-mudarris ibtasam sudah memadai untuk memahami maknanya dan untuk menyampaikan maksudlah. Jadi itulah dia contoh aplikasi yang kedua, bagaimana kita hendak menangani satu teks yang tidak berbaris. Jadi syarat pertama, tahu makna setiap perkataan. Tapi kalau kita tak tahu makna perkataan, kita kena cari dalam kamus. Dan cara nak mencari dalam kamus itu berdasarkan kepada wazan-wazan yang telah kita bincangkan, kerana kita nak tahu 3 huruf dasarnya supaya kita boleh tengok dalam kamus apakah makna-maknanya. Dan juga kita perlu tahu kumpulan mana wazan itu. Kalau yang ni mufa'il, iaitu kumpulan kedua. Kita tengok dalam kamus tadi, kita tahulah maknanya mengajar. Ini ifta'al, kumpulan ke-8. Dan tengok dalam kamus, dia pun kata kumpulan pertama dan kumpulan ke-5 dan ke-8 sama makna, iaitu senyum. Dan dia dibentuk dalam bentuk telah berlaku. Kita boleh terjemahkanlah, cikgu telah tersenyum. Itu dari segi makna zahir lah, makna yang apa ni, yang kita nampak dengan jelas. Tetapi walau bagaimanapun, tiap-tiap ayat tu perlu kepada konteksnya. Macam mana, bilakah ditulis ayat yang begini? Kemungkinanlah sebelum ni ada satu cerita dan sebagainya. Lepas tu dia sambung, cikgu itu tersenyum. Macam tu je lah. Baik. Dan saya pada hari ini saya onkan kalau ada siapa nak bertanya, saya onkan dia punya option ya. Saya rasa boleh onkan mic kalau ada siapa yang ingin. Kerana kita punya perbincangan sekarang ni lebih kepada aplikasi yang saya rasa perlu untuk apa? Perlu untuk berinteraksi kalau ada yang tak faham lah. Ada perlu nak ditanya dan sebagainya. Jadi kalau ada siapa terasa nak bertanya, silakan onkan mic dan kita lalui satu persatu setiap-tiap contoh ni. Ya, silakan. Saya nak tanya yang mufa'il tu selepas huruf mim, Ustaz kata 3 huruf dasar kan?
Yang fa, ain, lam tu, ain tu kira satu huruf. Ya, ain tu satu huruf. Dia- Maksudnya bagaimana kita lihat. Tapi dia bersabdu tidak dua ain. Yang ni lah. Ya, tidak kira. Begitu ke soalan dia, mufa'il. Yang bersabdu tu tak kira dua ain. Oh, ini asalnya 3 huruf dasar. Asalnya 3. Tapi di sini, kalau kita lihat sini, fa'al ni, itu yang asalnya. Dan kamus ditulis berdasar kepada yang ni. Tapi kalau ini, huruf dasar memang 3. Tapi yang huruf dasar yang kedua tu, dia gandakan. Di sini dianggap ditambah satu huruf lain lah. Berdasarkan apa ni, yang berpandukan kepada huruf dasar yang 3 huruf tu. Begitu juga yang nombor 3, 4 dan sebagainya. Tapi huruf dasar ni memang 3 huruf je. Dia bukan 4. Kerana huruf ain ni ditambah. Ditambah satu lagi. Yang ni alif pun ditambah kalau lihat dalam paparan ni lah. Ini hamzah luar ni ditambah. Yang ditambah. Yang jelas yang ditambah. Okey. Terima kasih. Jadi itu kita nak mantapkan lagi. Itu tiap-tiap perkataan dalam bahasa Arab ni asalnya 3 huruf aja. Dan ditambah. Tambahan ni sama ada di dalam salah satu daripada 3 huruf tu ataupun ditambah dengan huruf lain. Ditambah alif lah di sini. Kalau nombor 5 ni tambah ta di awalnya. Dan huruf dasar yang asal pun digandakan. Jadi di sini dianggap 5 huruf ni. Dan seterusnya lah begitu. Okey. Baik, kalau tak ada soalan, kita terus pada perbincangan. Kalau ada soalan sila beritahu saja ataupun onkan mic dan kita bincanglah apa yang perlu dibincangkan. Baik, dah dapat gambaran dah bagaimana nak menangani teks yang tidak berbaris. Kerana itu ialah objektif yang terakhir untuk menguasai bahasa Arab ni. Boleh baca teks yang tidak berbaris dan mengetahui maknanya dengan bantuan kamus. Kalau ada kamus bergerak tak apalah, sebelah kita jangan tanya kan. Tapi kalau tak ada kamus bergerak, kita dengan kamus saja kita boleh faham semua teks dalam bahasa Arab ni. Setelah kita ada pengalaman lah untuk membaca teks dan sebagainya. Itu contoh aplikasi yang kedua. Jadi kita lihat seterusnya. Jadi setelah kita tahu makna tadi, inilah dia makna ayat tu, kita bolehlah terjemahkan mengikut bahasa Melayu yang sesuai lah berdasar pada ayat tu. Guru itu telah tersenyum. Baik, kita sambung lagi ke contoh yang ketiga. Samalah sistem dia. Kalau kita tahu makna semua perkataan ni, kita boleh agak dah maknanya. Tapi kalau tak tahu, di sini nak sebut macam mana? Yang ni nak sebut macam mana? Yang ni nak sebut macam mana? Dan seterusnya. Baik. Di sini, ini kita perlu ada pengalaman sebenarnya. Kerana kita kalau tak ada pengalaman, berdasar pada teori yang kita dapat tu, jadi kita akan nampak ni sini sebenarnya asalnya ada 3 huruf. Dan ta ditambah ni kerana dia sama ada dia menunjukkan kepada perempuan fa'alat, kerana kalau fa'al saja lelaki, kalau perempuan fa'alat. Kalau fa'al tu pun boleh juga, maknanya aku telah buat sesuatu. Telah buat apa ni? Inilah telah buat ni nak cek dalam kamus. Ataupun kita boleh baca fa'alti, kamu perempuan telah buat sesuatu. Fa'alta, kamu lelaki telah buat sesuatu. Fa'alat, dia perempuan telah buat sesuatu. Sekarang ini masalah dia, apakah makna qaf, ra, hamzah? Tapi saya rasa kita dah biasa lah perkataan ni. Jadi kita tahulah maknanya ialah baca. Okay, sekarang ni baca ada kemungkinan lah. Telah baca kamu lelaki, qara'ta. Telah baca kamu perempuan, qara'ti. Telah baca saya telah baca qara'tu, ataupun dia perempuan telah baca qara'at. Jadi itu kemungkinan 4 tu ada di kepala kita. Kita boleh anggarkan dulu. Kemungkinan ni maknanya salah satu daripada 4 tu. Kita baca lagi ayat seterusnya. Di sini nampak gaya nama orang ni Aminah. Okey. Bila sebut Aminah tu kita tahu ni kemungkinan cerita pasal Aminah ni. Aminah apa dia? Telah baca lah. Macam tu lah tu. Telah baca. Okey. Nampak kita dah ada lah kita punya gambaran awal makna ayat ni. Kemudian di sini nak sebut macam mana ni? Ini juga berdasarkan kepada pengalaman kita. Kita tahu bahawa ini bukanlah kata kita telah berlaku. Okey, kita lihat semula carta kita ni. Perkataan tu dia bukan di sini. Dia bukan kategori fa'al ataupun yaf'al, fa'al, maf'ul. Dan bukan juga nampak macam taf'il di sini. If'al pun bukan. Jadi ini perlu kita kuasai dulu wazan-wazan ni, dan kita perlu agaklah di mana letaknya. Dan kita dah bincangkan bahawa kata terbitan bagi kumpulan pertama ni dia banyak. Dia banyak. Jadi
Jadi kita harus ada pengalaman untuk jumpa dengan kata terbitan yang pelbagai itu. Jadi kita kemungkinanlah kita dah jumpa bahawa di antara kata terbitan tu ialah qiraah ataupun kitabah ataupun ibadah. Jadi ibadah, qiraah, kitabah. Jadi kalau kita lihat pada ayat kita ni, kemungkinanlah dia ni berwazan seperti ibadah, seperti qiraah, seperti kitabah. Jadi kalau kita dah tahu tu, kita bolehlah baca agaknya ini riwayah. Jadi riwayah tu mana asal dia? Mana 3 huruf asalnya? Kalau saya tuliskan di sini ya. Kalau kita nak kiaskan kepada perkataan yang kita telah hafal, ibadah. Jadi kita tahu 3 huruf asal di sini ain ba dal kerana wazan dia ialah fi'alah. Fi'alah. Jadi kita tahulah kalau wazan dia fi'alah ini manakah 3 huruf asal ni, iaitu ra, waw, ya. Seperti inilah fi'alah, ibadah asalnya ialah ain, ba dan dal. Jadi apabila kita dah tahu 3 huruf dasar ni, apakah makna riwayah? Kita cari dalam kamus. Asalnya ialah ra, waw, ya. Macam tadilah kita buka kamus. Ini kena proses satu persatu lah ya. Buka kamus dan kita tulis ra, waw, ya. Okey. Bila kita klik di sini, dia akan tunjuklah. Ini makna rawa, yarwi. Ini makna minum pun boleh. Ini kena tengok makna konteks lah. Atau rawa, yarwi juga makna to tell, to relate. Jadi kita nampaklah ni riwayah. Riwayah, rawa, yarwi, riwayah. Dalam kurungan ni ialah kata terbitan dia. Maksudnya pembacaan atau pemberitahuan ataupun report lah ataupun apa sahaja yang sesuai lah. Dan kalau kita scroll lagi, kemungkinan dia akan sebutkan riwayah itu makna apa. Jadi kita boleh scroll lah. Kalau tidak, kita dapat anggaran saja apakah maknanya riwayah. Di sini disebut dalam kamus ni riwayah. Apa maknanya? Tale boleh, narrative, report, account, story, novel. Ini yang paling sesuai lah. Play, drama atau motion picture dan sebagainya lah. Jadi riwayah kita pun dah tahu maknanya, iaitu bolehlah di sini yang paling sesuai ni sama ada cerita ataupun novel ataupun yang berkaitan dengannya lah. Jadi setelah tu kita pun tahu maknanya, kita tahulah telah baca. Okey. Aminah, maksudnya Aminah telah baca. Dia nak sebut dia qara'at. Begitulah. Bukan qara'ta, qara'ti, qara'tu, tidak. Kemudian ar-riwayah, novel. Telah baca Aminah novel ataupun cerita. Fi, kita kena hafal aja makna fi iaitu dalam. Ini wazan apa ni? Mim, kaf, ta, ba, ta marbutah. Jadi ini pun kita telah bincang dalam pelajaran yang ke-12, di mana ada perkataan yang menunjukkan makna tempat, iaitu wazan dia maf'ala, seperti mahkamah. Jadi ini pengalaman kita mengetahui bahawa mahkamah itu tempat berlaku penghukuman. Jadi kalau di sini kita kiaskan ya, maf'alah, maktabah, tempat wujudnya buku-buku. Jadi kita tengoklah, dah tahu kaf tabah dan ada wazan dia maf'alah menunjukkan tempat, kita boleh agaklah ini maknanya ialah perpustakaan. Okey, dah tahulah telah baca ia, iaitu seorang perempuan. Siapa dia ni? Aminah. Apa dia baca? Novel dalam perpustakaan. Dah nampaklah dia punya makna semua ya. Jadi huraian dia beginilah. Qara'at, wazan dia fa'alat. Aminah, ini nama orang tapi ada wazan dia juga fa'ilah. Kalau nak tahu makna Aminah tu apa, kena tengoklah hamzah mim nun. Kemudian di sini wazan dia fi'alah, disebut riwayah. Kemudian fi tak ada wazan, ni kita hafal aja. Kemudian al-maktabah maf'alah, iaitu kata nama tempat. Ini ayat apa ni, perkataan pembaris bawah. Ini kata nama terbitan ataupun kata nama saja, novel dan sebagainya. Ini kata nama pelaku, wazan dia. Ini kata kerja. Dan dihuraikan ataupun ditulis di sini asal ataupun huruf dasarnya supaya kita rujuk pada kamus ni. Kaf tabah kita tunjuklah, ataupun kita buka kamus, dia akan tulis bahawa kaf tabah maknanya tulis, dan di antara maknanya buku dan sebagainya lah. Kemudian rawa yang kita tengok tadi iaitu menceritakan. Kemudian Aminah ni asal kata dasarnya alif mim nun, iaitu hamzah mim nun, iaitu keamanan. Dan qaf ra hamzah maknanya baca.
Dia dah nampak lah maknanya telah baca Aminah novel di perpustakaan. Jadi bacaan tanpa baris akhir tu kita boleh baca qara'at Aminah ar-riwayah fi al-maktabah. Bacaan begini diterima, memang diterima, tak perlu kita nak fikir baris akhir. Tapi kalau kita nak tingkatkan lagi, kita harus tahu lah kenapa baris akhir berubah ataupun apakah maksud yang ditunjukkan oleh baris akhir yang berubah tu. Baik, nak mengetahui baris akhir, kenapa baris akhir, kita kena tahulah cerita pasal apa ceritanya. Jadi ayat ni cerita pasal apanya? Baca Aminah novel di perpustakaan. Agaknya cerita pasal Aminah lah ni. Aminah, okey. Apa ceritanya? Telah baca. Dia tak boleh kata Aminah tu novel ataupun Aminah itu ialah perpustakaan. Jadi nampak gaya struktur ni menunjukkan bahawa Aminah telah baca. Okey, dah tahulah dia punya dua rukun ayat tu. Dan di sini, oleh kerana dia kata kerja, dia ada undang-undang khusus dia. Kaedah khususnya, dia tidak perlu dizahirkan baris akhir ni pada depan. Kerana dia sendiri dah ada baris akhir yang tersendiri yang tak boleh berubah. Jadi kita tahulah cerita tentang Aminah. Apa ceritanya? Telah baca. Jadi kaedah mengatakan dua-dua ayat ni ataupun dua-dua komponen ni baris akhir ke baris depan. Itu pasal dibariskan. Kalau kita baca dengan baris akhir, iaitu Aminatu. Kemudian ini tak payah ubah, dia kena kekal begitu, qara'at. Dan yang lain selain daripada kedua-dua rukun ni, baris akhir ni baris atas. Dan baris atas tu banyak, sama ada dia objek, menunjukkan masa, menunjukkan tempat, menunjukkan sebab, menunjukkan keadaan. Di sini nampak gaya dia menunjukkan objek bagi perbuatan baca. Aminah telah baca. Apa dia baca? Novel. Jadi baris akhir novel kena bariskan dengan baris atas. Kemudian ada perkataan fi, iaitu dalam. Jadi selepas perkataan fi, baris akhir perkataan tu kena baris bawah. Jadi disebutlah al-maktabati. Jadi membaca dengan baris akhir, kita akan baca qara'at Aminatu ar-riwayata fi al-maktabati. Dan kenapa kita baca dengan baris akhir? Di antaranya kalau kita mengambil ujian, guru suruh membaca ayat ni, baca dengan baris akhir. Jadi setelah mengaplikasikan semua kaedah tadi, kita bacalah qara'at Aminatu ar-riwayata fi al-maktabati. Itu dalam ujian. Tak ujian kita matikan saja. Cuma perkataan tu tak ada masalah. Jadi dah faham maknanya, kita terjemahkanlah apa yang sesuai. Janganlah kita terjemahkan ikut bahasa Melayu lama. Telah baca oleh Aminah akan novel itu di perpustakaan. Tak bolehlah macam tu. Itu bahasa Melayu lama. Jadi kita ubah dia, melihat kita mengikut konteks semasa, kita boleh terjemahkan Aminah telah membaca novel itu di perpustakaan. Kenapa disebut novel itu? Sebab dia ada alif lam. Kerana kalau kita buang alif lam, maknanya sebuah novel. Boleh juga kalau kita nak ayat ni nak bunyi bahawa Aminah telah membaca sebuah novel di perpustakaan. Boleh. Syaratnya kita buang alif lam ni. Kalau kita buang alif lam ni, dia akan bermakna sebuah novel. Tapi ayat ni ada alif lam. Jadi kita ikutlah kaedah dia. Kita tak sebut sebuah. Kita letaklah dia novel ataupun novel itu, novel tersebut. Apa yang sesuai berdasarkan kepada ayat ini. Jadi ayat ni setelah kita terjemahkan, setelah kita faham makna tiap-tiap perkataan tu, kita terjemahkan sebagai Aminah telah membaca novel itu di perpustakaan. Nama Arabnya qara'at Aminah ar-riwayah fi al-maktabah. Ataupun kita boleh baca qara'at Aminatu ar-riwayata fil maktabati. Dua cara bacaan, sama ada dengan baris akhir ataupun tanpa baris akhir. Jadi ini contoh aplikasi ketiga, iaitu kalau kita nak menangani teks yang tak baris ni, apakah syarat pertamanya? Syarat pertamanya kita kena tahu makna perkataan. Syarat keduanya, kalau tak tahu makna perkataan, buat apa? Tengok dalam kamus. Nak tengok dalam kamus, apakah keperluannya? Kena tahu 3 huruf dasar. Nak tahu 3 huruf dasar, apa keperluannya? Kita kena tahu wazan yang sampai 50 ni dan pecahan-pecahannya. Nak sebut macam mana? Fa'al, ya fa'al, fa'al. Kita kena match kan. Kena tengok manakah dia perkataan tu yang sesuai dengan mana satu. Dan pecahan-pecahannya kali. Jadi sini qara'at sudah datang daripada sini. Pecahan dia iaitu fa'alat. Kerana fa'al ni lelaki, kalau perempuan fa'alat. Ini ada pecahan 10 di sini yang telah kita bincangkan. Jadi setelah kita tahu makna perkataan tu, barulah kita boleh aplikasikan ayat itu dan melihat strukturnya. Ini struktur Arab. Telah baca ia oleh Aminah akan novel itu di perpustakaan. Itu ayat Arab. Ini struktur satu persatu. Ini kita kena olahkan dia
Dan kita sebut dalam bahasa Melayu, Aminah telah membaca novel itu di perpustakaan. Jadi itulah yang boleh dihuraikan ya, contoh aplikasi yang ketiga ni. Baik. Jadi saya rasa kalau ada soalan, dan kita pun ada 9 minit lagi ni ya. Jadi tak sempatlah kita nak bersoal jawab. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita akan sambung contoh aplikasi yang keempat. Dan kalau dah nampak cara ni, kita boleh cubalah untuk membuat sendiri ataupun menganalisa sendiri, dan kita boleh bincangkan sama ada nak hantar kepada grup ke ataupun untuk dalam perbincangan di sesi akan datang nanti. Jadi saya kata itu yang sempat kerana Zoom menunjukkan kurang daripada semanan, dan insya-Allah kita bertemu lagi di sesi akan datang. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.